Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semua anak-anak? Cikgu doakan semoga anak-anak sekalian sehat walafiat, ceria di samping ibu, ayah serta adik-beradik sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita panjatkan kerana kita berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Kepada rakan-rakan kita ataupun kepada mereka yang kita kenali yang sekarang ini sedang diuji, sedang berada dalam keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan, kita doakan kepada mereka agar mereka sabar, mereka tenang dan dipermudahkan urusan kesihatan mereka. Kita doakan juga mereka sehat walafiat seperti kita. Alhamdulillah, pada hari ini cikgu nak menyebut perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita, kesejahteraan diri kita, kesihatan mental kita, insya-Allah. Semua sedia maklum, sekarang ini kita bersama-sama dengan keluarga kita, baik abang-abang kita yang sedang berada di sekolah menengah ataupun di universiti, sekarang ini masih bersama-sama dengan kita. Begitu juga adik-adik kita, kalau kita ada adik juga bersama-sama dengan kita sekarang ini. Kita hidup dalam satu keluarga, hidup di dalam sebuah rumah yang sekarang ini berkumpul kerana keadaan semasa tidak mengizinkan untuk kita berada di tempat di mana kita sedang belajar. Jadi, oleh kerana itu, kita sebagai anak yang sedang berada di rumah, bukan kita sahaja yang berada di rumah, tentulah keadaan suasana di rumah itu seharian dalam keadaan ceria kerana kita aktif, kerana kita banyak aktiviti yang kita buat di rumah. Pada hari ini cikgu nak sebut ataupun nak sentuh ketika kita di luar waktu PDPR di rumah. Waktu kita tak belajar secara online dengan guru kita, tentulah suasananya sangat hebat, kan? Betul tak? Adik kita yang kecil, 2 orang adik-beradik kita, kemudian ada abang-abang kita, ada kakak kita, ada juga ibu-ibu ataupun ayah kita yang sedang bercuti. Tentulah keadaan rumah kita terpaksa berbahagi ruang sesama ahli-ahli keluarga kita. Jadi oleh kerana itu, cikgu ingin menyentuh tentang satu perkara yang penting, iaitu kita hendaklah memberikan kerjasama kepada keluarga kita dari sudut bertolong bantu dalam perkara kebaikan. Ya. Pertama sekali, bila kita dalam keadaan yang ramai di rumah, jagalah cara-cara kita bertingkah laku, berinteraksi, bermain dengan adik-beradik. Tentu ketika kita bermain, kadang-kadang menyebabkan ada sedikit persisahan faham, kan, rasa tak puas hati dengan adik-beradik kita ketika kita sedang bermain. Ini berkaitan dengan emosi. Emosi perlu dijaga. Emosi ini banyak peringkat. Emosi ceria kalau kita gembira, emosi yang marah kalau keselesaan kita terganggu, emosi yang merasakan diri kita bosan kerana kita tak boleh keluar bermain seperti biasa, bermain di luar kawasan rumah, berjumpa dengan kawan-kawan kita. Itu emosi. Kadang-kadang emosi ni kita tak faham dengan emosi kita kerana mungkin disebabkan faktor umur kita yang masih kecil. Kita faham dengan keadaan emosi kita bila orang beritahu kita, awak ni pemarah lah orangnya. Oh,
Kadang-kadang bila kita kata, kita dengar kawan-kawan kita kata gitu, baru kita sedar bahawa kita ni suka marah. Awak saja yang betul, orang lain semua salah. Itu kadang-kadang orang beritahu kita. Itulah bila kita berkawan, bila kita berinteraksi, baru kita tahu bagaimana diri kita yang sebenar. Jadi bila kita berinteraksi, bermain, terutamanya di rumah pada waktu sekarang, kita perlu jaga itu semua. Kerana apa? Kerana untuk menjaga keharmonian di dalam rumah. Kalaulah adik-beradik, abang dengan adik, adik dengan kakak tak boleh duduk dekat sikit saja, ada saja perkara yang tak kena. Jadi inilah faktor-faktor yang menyebabkan kita rasa bosan berada di rumah. Jadi yang pertama, jaga interaksi kita dengan ahli keluarga kita. Kemudian yang seterusnya, kita perlulah dengan tulang. Macam tu. Bila kita berada di rumah, kalau kita ramai adik-beradik bertiga orang, kita bagi-bagi tugas. Tugas apa tu? Tugas bantu membersihkan rumah. Kalau bangun pagi, terutamanya bangun pagi, tentulah ibu dan ayah kita minta kita membersihkan diri, mandi. Jadi pakaian-pakaian yang telah kita pakai pada sebelumnya, pada petang semalam, sampailah waktu pagi tadi, kita ambil dan kita letakkan di tempatnya. Letak di dalam bakul. Supaya kerja-kerja untuk membersihkan atau membasuh baju kita itu lebih mudah. Taklah adik-beradik kita lain ataupun ibu kita terpaksa ambil pungut pakaian-pakaian kita, ada yang dalam bilik, ada yang dekat dalam bilik air, terpaksa kumpul, bau laut, mudah untuk dibasuh. Jadi kita ringankan tugas itu. Waktu nak mandi, kemaskan baju, buka baju dan letak di tempat yang sepatutnya. Kemudian ada yang ambil bahagian untuk membersihkan rumah. Dan dalam waktu sekarang ni, bila sebut bersih rumah ni, banyak bahagian rumah dan rumah kita yang perlu dibersihkan. Tempat tidur kita perlu bersih. Kalau kita bermain di ruang tamu, kita kena bersihkan di ruang tamu dengan cara menyapu, dengan cara mengelap. Mana yang besar-besar sikit tu abang kita boleh tolong untuk kita vacuum supaya rumah kelihatan bersih. Kemudian langsir tikap kalau ada, kita tarik dan kita susun dengan elok supaya kemudian kita buka tingkap supaya udara boleh masuk, keluar masuk dalam rumah kita lebih segar. Kemudian yang paling penting sekali selalunya bilik air. Kalau sekarang ni kita ramai, siapa yang rasa dia ada masa, bersihkan. Lepas kita mandi, kita bersihkan sikit, timba dengan menggunakan air paip. Kemudian kita sapu-sapu sikit dengan penyapu yang ada dalam bilik air itu supaya bilik air kita sentiasa dalam keadaan bersih, jauh daripada bau-bau yang kurang menyenangkan. Itu yang penting. Kemudian kalau kita boleh bantu kita, terutamanya ketika ibu kita sedang memasak di dapur. Bukanlah kita nak tolong bantu ibu kita masak, sekurang-kurangnya pinggan yang telah digunakan, alat-alat yang telah digunakan, kita tolong basuh. Kita tolong susun, kita tolong letakkan pada tempatnya. Begitu juga selepas kita makan. Bila makan dalam keadaan ramai-ramai ni, tentulah berbagai cara, berbagai gaya makan. Betul tak? Jadi selepas makan, sekurang-kurangnya pinggan dan gelas ataupun sudu yang kita guna, kita letakkan pada tempatnya. Kalau kita tak boleh nak basuh secara keseluruhan pun, kita letak tempatnya, susun elok. Tolong ibu angkat, letak tepat di sinki. Dan kalau ibu benarkan kita basuh, kita basuh. Dan kita nak tolong sangat ibu, kita pun basuh. Kita sibuk-sibuk juga untuk basuh. Kadang-kadang ibu, kita tahulah besar kita macam mana kan. Kita kecil lagi, dah jadi 3 jam 4. Kadang-kadang ibu suruh kita basuh tu, cuba ibu nak beri kita latihan pada kita, supaya kita boleh beri hari. Jadi kemas, makan dengan elok, kita tengok ibu kita, tolong ibu kita di dapur, dan sentiasa sensitif dengan panggilan ibu. Kalau kita berada di mana pun, kalau ibu kita panggil, segera kita bingkas bangun dan kita dapatkan ibu kita dan kita tanya pada ibu, ibu,
Ibu panggil kita tadi, ibu nak minta tolong kita buat apa? Beritahu ibu. Yang tu bila kita berada di rumah, ya. Kemudian pada waktu petang, bila kita bermain tu, bila kita rasa dah duduk di rumah, kita rasa macam bosan sikit bermain di luar, kita boleh bermain di luar. Tetapi dalam lingkungan gelembung kita, gelembung rumah kita, maksudnya dalam lingkaran rumah kita. Jangan keluar jauh-jauh. Kalau ada kawan-kawan di sebelah ajak bercakap atau bermain pun, kita bercakap daripada jarak yang jauh. Kerana waktu sekarang ini, kita kena tingkah laku seperti mana yang disarankan oleh Kerajaan Malaysia demi menjaga kesihatan kita. Kemudian bila sampai di waktu petang, mandi segera. Kerana kita ramai kat rumah, kita tak perlu tunggu sampai petang sangat. Dah dekat sangat dengan waktu maghrib baru kita mandi. Itu akan menjadi menyukarkan kita. Jadi kita tengok sesuai masa kita mandi awal, dan kita ingatkan adik-adik yang kita yang boleh mandi sendiri tu, kita minta dia mandi. Dah siap mandi semua, dah berpakaian yang elok, tunggu waktu solat. Kalau rumah yang sesuai, boleh solat berjemaah, kita solat berjemaah sekali. Kalau ayah ada, ibu ada, kita solat berjemaah sekali. Solat kita diimamkan oleh ayah kita, kemudian ibu kita. Lepas tu selepas solat, ayah kita baca doa, kita aminkan betul-betul. Kita berdoa, kita aminkan doa. Apa yang didoakan oleh mak ayah kita utamanya, tentulah doa-doa untuk kebahagiaan hidup kita, kan? Kita jadi pandai, jadi anak yang soleh, anak yang sentiasa menunjukkan mata pandangan ibu kita, kan? Kita tak lagi tentu, betul tak? Lepas tu, kerana sekarang ni kita tak boleh pergi mengaji di rumah guru-guru kita, ustazah kita mengaji. Minta ibu ayah kita ajar, minta ibu ayah kita semak sekurang-kurangnya bacaan kita. Mengaji, jangan tidak mengaji. Solat, mengaji yang kita mampu. Kalau kita tak dapat baca yang baru, kita ulang semula bacaan yang lama yang kita belajar daripada ustaz-ustazah kita, kan? Bila kita rajin mengaji, mudah-mudahan itulah salah satu amal yang boleh jadikan hati kita tenang, hidup kita bahagia, kan? Walaupun adik-adik kita beramai, rumah kita taklah besar mana, tapi kita hidup bahagia sebab kita amalkan perkara-perkara tersebut. Kemudian akhirnya cikgu ingin mengajak kepada semua, jagalah diri baik-baik dalam keadaan sekarang, bermain boleh, tapi jaga tingkah laku, jaga betul kata perangai supaya tidak menyinggung adik-adik kita yang lain. Kita kena sentiasa jaga hati dan ibu ayah kita, juga adik-beradik kita, kan? Dalam waktu sekarang, terutamanya waktu kita hujung minggu, waktu kita bercuti, kadang-kadang kalau kita nak belajar pun, ambil ruang masa kita belajar sendiri. Kalau tidak faham satu perkara, boleh tanya dengan abang-abang kita ataupun ibu kita. Kerana sebahagian besar ibu-ibu kita, mereka ni telah pun sekurang-kurangnya pernah menghadapi, pernah mengambil SPM. Jadi mereka tahu pelajaran-pelajaran kita yang kita lalui sekarang, dan mereka boleh tunjuk ajar, insyaAllah. Semoga pertemuan kita mendapat manfaat pada petang ini. Sekian pesan dari cikgu, jaga diri baik-baik dalam keadaan sekarang, jaga kesihatan, bermain dalam keadaan yang terkawal, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.